kita akan diadakan pada tanggal 4 April jam 8.45. Jam 8.45 adik-adik sudah harus mandi, sudah harus siap-siap mau Paskah bersama di depan laptop ataupun handphone. Oke, jangan lupa kita Paskah via Zoom sama-sama. Pengumuman kedua adalah Basar. Adik-adik, kita akan kebaktian bersama, kenaikan kelas dan Basar sekolah minggu. Catat tanggalnya, tanggal 2 Mei jam 8.45 sudah kumpul di depan laptop atau HP kalian. Kita akan ibadah lewat Zoom. Ingat ya. Nah, kalian sudah punya kupon belum? Punya nggak ya? Pastinya kalau kalian rajin ibadah, kuponnya sangat banyak. Kalian bisa tukarkan dengan alat tulis, mainan, atau juga barang-barang lain yang kalian bisa pilih di list yang akan Loso berikan kepada adik-adik semua. Senang kan? Wah, gembira sekali kita bisa ikut Basar online. Ingat ya, kebaktiannya 2 Mei jam 8.45. Kita bersama-sama lewat Zoom. Kalian ingat gak? Tahun lalu Loso udah kasih celengan. Ingat gak? Betul Loso, celengan. Diisi atau enggak? Isi dong. Isi dong. Udah mau penuh ya? Udah nggak bisa lagi masukin uangnya ya? Tenang saja, Loso sudah punya celengan yang baru. Tada! Ini dia Keren Loso. banget. Ini bisa bikin sendiri Loso ya? Betul, nanti adik-adik kita bagi dan dirakit sendiri menjadi celengan seperti ini. Seru banget. Lalu, Nah, uang persembahan kita tiap minggu masukkan ke sini. iya, lebih gampang kita mau persembahan sekarang, bisa dari rumah. Oke. Nah, Loso, celengan yang lama diapain? Yang lama kita bawa ke gereja, kita kumpul, kita berikan kepada Tuhan, Loso. Iya, jangan lupa dibawa ke gereja. Bisa kapan Loso kumpulin di gerejanya? Sekalian ambil barang basar kalian. Ya, seru banget. Bisa ke gereja, bawa Oh, celengan, ya. ambil barang basah. Wah, seru banget. Jangan lupa ya. Oke. Seperti
亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们将要开始我们的聚会，准备心默祷。Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Sekarang kita akan mulai kebaktian, kita masuk ke dalam saat teduh.阿们。阿们。今天我们纪念大斋节的第4周，我们请会众站立，我们用诗歌来荣耀神的名。我们唱诗圣教诗歌的第10首。Hari ini kita masuki Minggu Prapaskah yang keempat. Saudara-saudari, kita akan berdiri dan naikkan lagu KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang menyalakan kuasa dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, segala rahmatnya, dan bagiku menebusku hidup kekalnya. 爱永在周围我，亘古永在君王，日夜星辰照着主，在这高宝座上，救主无比转动，为我今世记名，赞美尊贵荣耀救主到永远无止境。亲爱的弟兄姐妹们，我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.今天的十里经文起自诗篇的107篇第1到第3节。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的属民说这话，就是他从敌人手中所救的，从各地，从东，从西，从南，从北所招聚来的。 Hari ini ayat pembuka dari Mazmur 107 ayat 1 dan 3.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan dan ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri dan timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. 请会众坐下。 Silakan duduk. 我们唱诗唱诗172首。 Kita naikkan puji-pujian KPPK 172, hanyalah darahnya Tuhan Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain. Hanyalah darahnya Yesus. 我真的主，为靠主耶稣的宝血，我的心发灯的主，为靠主耶稣的宝血，灯就是否靠得住，为靠主耶稣的宝血。 主宝血当颂扬，洗我罪孽，使我自我见血无双，唯有主耶稣的宝血。我们来到神的宝座前。 我们承认我们的过犯， Datang kepada Allah, kita mengaku segala dosa kita saat ini. 我们静默在神的面前，默默的祷告。 Kita diam diri di hadapan Allah dan kita akan bersatu teduh dalam hati. 感谢天上的父神，因着你的大爱，吸引我们来到你的跟前。因为在你的宝座前有赦罪之恩，我们真诚的感谢你，因为在这一个星期中，你看顾保护我们，你的手扶持着我们走前面的每一步，每一个脚步都有你的同在。我们感谢你，但是呢，我们常常得罪神，亏欠了神的荣耀。求神赦免我们的罪。亲爱的主耶稣，天上的父神，更新我们，加我们力量，也愿意被陶造，成为重用的器皿。求神开恩怜悯我们。我们如此的感恩祷告，乃是靠耶稣基督的圣名祈求，阿们。
我们再唱一首诗，166首。 Kita akan naikkan lagu KPPK 166 Salib Hina. Salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku memandang salib yang indah,是战胜自私，神孩子主耶稣，离天堂主荣华，甘愿为世人世家，故我爱靠近神。 请会众站立，我们来领受恩典经文。以弗所书第2章第8到第10节。你们得救是本乎恩，也因着信。 这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。 就是神所预备叫我们行的。Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们在唱诗回应这节经文417首。 Untuk merespon berita anugerah, kita naikkan lagu KPPK 417, seperti rusa rindu air.
Aku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 不深了我的心，切莫你又如如接我心碎。你是我唯一仰望救主，我深切地崇拜你。你是我力量，是我的盾牌，我把我的灵向你交托。你是我唯一仰望救主，我深切地崇拜你。耶稣，耶稣，你是我生命之源。耶稣，耶稣，你是我一切的一切。请会众坐下。现在正道时间，由马贵正牧师正道。 Selamat pagi jemaat GKI Klasis Periangan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. 早上好，主内的百安良华语区会的教友们，无论你们身在何处， Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. 平安和平安宁因我们大家一起同在。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. 在我们还没有阅读和沉思上帝的话之前，让我们进入祷告。 Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih padamu untuk hari dan minggu yang baru, di mana kami sekali lagi dapat beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, terlebih lagi akan iman kerohanian kami yang terpelihara sampai saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memakai kedua hamba-Mu ini, supaya firman yang disampaikan dapat meneguhkan dan menguatkan semua yang mendengar. Kiranya Roh Kudus menguasai mulut bibir hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dasar firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 今天早上，上帝圣言的基础旗帜，保罗给以弗所书的信，那就是以弗所书第2章第1到第4节。 Saya akan membacakan ayat pertama sampai kelima dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya Ibu Linda akan membacakan ayat 6 sampai dengan 10 dalam bahasa Mandarin.
牧师用印尼语阅读第1到第5节，然后我将用中文阅读第6到第10节。 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 以弗所书第2章第6节，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐，显明给后来的世代看。你们得救本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。唯要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们所行的。 Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. 这是上帝的话，听到而行道的人，在每天的生活上，那人有福了。哈利路亚， Hosiana. 好谢呐！ Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bulan lalu ada seorang tetangga kami yang memposting foto seekor ular yang masuk ke garasi rumah mereka. 主内的弟兄姐妹们，上个月一个邻居寄一张有关一条蛇进入他的车库。 Bersyukur suaminya berhasil mengusir ular itu keluar dari rumah mereka. 感谢主，她的丈夫设法将蛇赶出从她的屋子。 Permisi tanya, apakah Bapak, Ibu, atau saudara ada yang mempunyai pengalaman dipagut oleh ular? 我想请问，是否有人经历过被蛇咬伤过的经验呢？ Atau pernah melihat orang yang digigit oleh ular? 或者是你曾经见过有人被蛇咬伤呢？ Bagaimanakah rasanya? 他的感觉是怎么样的？ Pasti sangat menyakitkan dan berbahaya, bukan? 当然，这是很痛苦而且很危险的。 Orang yang dipagut ular harus segera ditolong karena dapat mematikan. 特别是如果被蛇咬的人，他必须得到这个地的帮助，因为蛇的这个毒瘾是寿命。 Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang nasihat Rasul Paulus, yaitu dipulihkan dari pagutan dosa. 今天我们将沉思使徒保罗关于从罪的刑罚中复活忠告。罪的刑罚是非常危险和致命的。 Pagutan dosa yang sangat berbahaya dan mematikan itu. 那就是罪的刑罚是非常危险和致命的。 Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus pada saat ia berada di dalam penjara. 保罗当他写这一封所述的信时候，他在监牢里面。 Umumnya orang-orang yang di penjara itu akan memikirkan diri sendiri, akan mengasihani diri sendiri. 平常如果人家被关在这个监牢里面，他当然是考虑他自己。 Tetapi lain halnya dengan Paulus. 但是保罗他不一样， Dia malah memikirkan kehidupan jemaat di Efesus itu. 他正在思考以弗所教友们的生活。 Dari suratnya kita bisa melihat kekhawatiran dan kesedihan dari Rasul Paulus terhadap kehidupan jemaat Efesus. 从他的书信的内容中，我们可以看到保罗对以弗所书教友的生活是非常悲伤和忧虑的。 Surat itu bukan hanya berisi nasihat dari Rasul Paulus, tetapi juga merupakan peringatan-peringatan serius kepada jemaat yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama. 他这封信呢，不仅包括忠告，还包括保罗对以弗所教会生活不检点的这个严重警告。
Apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Efesus, saudaraku? 以弗所教会的生活发生了什么事情呢？弟兄姐妹们， Dari teks yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana jemaat di Efesus masih menghidupi kehidupan yang lama. 从我们刚才读的经文，我们知道，就是以弗所的他们的教友，他们还是行着他们以前的生活。 Mereka menuruti jalan dunia ini dan pola kehidupan lama kembali muncul di dalam kehidupan mereka. 他们效法着这个世界的方式，旧的生活仍然出现在他们的生活中。 Hidup lama mereka berada dalam kegelapan, percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor. 他们在的生活中，他们行的一切都是在黑暗的生活里面，而且很肮脏的生活， Dan juga penyembahan berhala. 而且他们不是也是拜别的神。 Melihat kondisi ini tergeraklah hati Paulus dan dia menulis surat itu kepada jemaat. Tujuannya untuk mengingatkan mereka bagaimana seharusnya hidup di dalam kehidupan yang baru. 保罗他看到他们的生活这样，就被感动，写一封信给以弗所的教会，目的是提醒和劝告他们，作为上帝恩典得救的人应该如何的生活。 Bagaimana hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus dijalani. 就是他们已经被上帝的恩典所救赎了，他们应该行出怎么样的生活呢？ Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan, membangkitkan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, bahkan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. 然后保罗说：“神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，充满丰盛的恩赐给我们。活过来，我们可以复活。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典向我们所施的恩赐显明给我们大家看。” Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukankah kita juga melihat kondisi daripada orang-orang Kristen dewasa ini yang juga hidup di dalam kehidupan yang lama? 主内的弟兄姐妹们，我们自己不是也亲自看见吗？我们现在的基督徒，他们也是生活在以前的那个生活里面。 Dan tidak sedikit yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang non-percaya. 甚至还有一些基督徒成为非基督徒的绊脚石。 Ada orang Kristen yang masih suka menipu dan tidak jujur di dalam berbisnis. 很多基督徒呢，他们在这个生意上就是没有诚实，而且很喜欢骗人。 Ada yang masih suka mabuk-mabukan, berjudi, sombong, iri hati, dan emosian. 而且还有的呢，他们还很喜欢赌博，他们很喜欢喝酒醉，而且他们行一切都是不照做圣经的。 Paulus mengingatkan supaya jemaat Efesus sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang baru, 所以保罗提醒他们，必须真正拥有这个新的生活， yaitu kehidupan yang tidak lagi dipengaruhi oleh kehidupan yang lama. 那就是不再受旧生活影响， Kehidupan yang sungguh berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. 就是他们的生活要不要跟以前一样， Supaya mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. 所以他们不会浪费上帝赐给他们这个丰盛的这个恩典。 Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita telah dipulihkan dari pagutan dosa karena manusia lama kita. 主内的弟兄姐妹们，我们真正的要觉悟到，我们已经从这个罪的这个刑罚被恢复了，所以我们真的要活在这个上帝的恩典里面。 Kita sudah mengalami pemulihan 我们已经经历到了这个恢复， dari kuasa dosa. 从这个罪的权柄。 Lalu apa yang harus kita sadari dan lakukan setelah kita dipulihkan dari pagutan dosa? 所以，当我们已经被这个罪的刑罚所恢复了，我们以下的生活，我们应该怎么样行出来呢？ Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa hidup baru yang kita peroleh semata-mata karena kasih karunia Allah. 第一，我们要意识得到，我们获得这个新生活，完全是出于上帝的恩典。 Baca Alkitab hari ini menjelaskan bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita manusia yang diperbarui Allah.
今天我们读的圣经解释说，上帝在耶稣基督中的恩典，已经使我们成为了更新改造的人。 Karena kematian Kristus di atas kayu salib, dosa kita sudah ditebus. 由于主耶稣的死和复活，上帝饶恕了我们的过犯和罪恶， Kesalahan dan dosa kita sudah diampuni oleh Allah. 而且我们一切的过犯、我们的罪恶已经让上帝饶恕了。 Kita tidak lagi hidup di dalam penghukuman dan murka Allah. 我们不再生活在上帝的审判和愤怒中， Sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. 现在我们生活在上帝的恩典中，这使我们成为这个天国的继续人。 Rasul Paulus dengan keyakinan kuat menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. 使徒保罗在以弗所书充满信心地解释道， Bahwa karya keselamatan Allah itu hanya dapat dimengerti melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. 他有讲到上帝救赎权利是通过圣灵的能力帮助上帝赐给信靠他的人， Dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat memahami kasih Allah. 所以就通过了这个圣灵的这个能力，我们能够了解到上帝的爱是多么的伟大。 Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu harus kita responi dengan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. 上帝的大爱，我们应该回应，我们应该要称颂上帝。 Kasih karunia Allah yang kita terima secara pribadi maupun di dalam persekutuan, kita sebagai saudara seiman. 我们本人已经接受了这个恩典，或者是我们在这个教会上，已经接受了这个恩典。 Tanpa kasih karunia, hidup kita sudah mati secara rohani. 没有这个上帝的恩典，在这个属灵的生活上，我们已经死掉。 Saudaraku, tidak ada cara apapun yang dapat membuat manusia lolos dari hukuman dan murka Allah. 弟兄姐妹们，没有别的方法，我们能够跑掉从这个上帝的愤怒。 Keselamatan dan hidup kekal hanya kita terima di dalam kasih karunia Allah. 就是上帝的救世和这个永恒的生命，我们只能够接受在这个上帝的恩典里面。 Yang kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus 就是我们用我们这个坚强的信心，从这个主耶稣， yang telah mati dan bangkit bagi kita. 而且他已经死而复活了。 Dalam kasih karunia Allah, orang percaya menghadapi masa depannya tidak dengan rasa khawatir. 我们充满了这个信心的时候，当我们面对我们的这个前途的时候，我们不必挂虑， bimbang ataupun ketakutan, 或者是我们忧疑不决，或者是我们害怕， melainkan dengan penuh kepastian akan pertolongan daripada Tuhan, 而且我们用坚强的信心，我们知道上帝会帮助我们。 terutama pada saat ini di mana pandemi COVID-19 masih belum dapat terkendali. 而且在这个时刻，弟兄姐妹们，我们知道这个新冠肺炎到现在都还没有结束。 Ada begitu banyak orang yang hidup di dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. 我们大家都生活在很惧怕、很挂虑、很担忧的这个日子里面。 Biarlah firman Tuhan terus boleh mengingatkan kita bahwa kasih karunia diberikan Allah untuk menguatkan kita umat percaya. 直到我们能够接受得到上帝所赐给我们的恩典，我们能够得到力量来，我们怎么样面对现在的生活。 Firman Tuhan hari ini menyegarkan pemahaman kita supaya kita selalu mengucap syukur dan memuji kebesaran Tuhan karena Dia menyelamatkan kita. 今天上帝的话已经给了我们这个很坚强的心，我们相信用上帝的话加强我们的力量，我们怎么样面对以后的日子。 Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah kita sering mengeluh, bersungut-sungut, dan selalu menyalahkan orang lain? 弟兄姐妹们，我们是不是时常的埋怨、抱怨，或者是我们喜欢责备别人呢？ Apakah kita memandang diri tidak berguna dan negatif? 或者是我们看我们自己是没有用的，我们很消极。 Apakah kita sukar untuk mengasihi saudara dan keluarga kita dengan tulus? 或者是我们很难能够爱我们家庭里面的人呢？ Atau apakah kita selalu menganggap diri benar dan menjadi eksklusif? 而且我们觉得我们是一个艺人，我们是一个很出众的人， Kita perlu bertobat dan datang kepada Tuhan. 我们应该要悔改，
我们一定要在上帝的面前悔改。 Mohon kasih karunia Allah memberkati hidup kita. 我们恳求上帝怜悯我们，赐我们的生活。 Allah dengan kasih karunia-Nya sangat mengasihi kita dan mau supaya kita hidup di dalam berkat-berkat-Nya yang melimpah. 上帝在他的这个恩典中，他要我们也是活在他这个丰富的这个恩典上。 Saudara tidak bisa membangun masa depan dengan kekuatan saudara sendiri. 主内的弟兄姐妹们，我们不能够建立我们的这个前途用我们自己的力量。 Saudara tidak dapat mengatasi kekhawatiran dan ketakutan saudara dengan kemampuan sendiri. 我们并不能够消除我们一切的这个挂虑，我们的担忧，用我们自己的力量。 Saudara tidak mampu mengatasi pergumulan dengan kemampuan sendiri. 我们并不能够消除我们这个一切的征战，用我们自己的力量。 Saudara dan saya harus datang kepada Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan atas diri kita. 我们一定要来到主的面前，我们恳求上帝给我们这个恩典啊怜悯。 Ada seorang pemuda yang baru saja menikah, sangat percaya diri akan masa depan yang gilang gemilang karena dia lulusan S2 dari universitas ternama di Amerika. 有一个年轻人，他对他的前途他是很有信心的，因为他拿到这个硕士呢，是从这个美国出名的大学。 Dia mempunyai karir yang sedang menanjak dan bekerja di perusahaan asing yang besar dengan gaji yang juga sangat tinggi. 他有很好的这个工作，因为他是工作在这个外国的公司，而且他的职位也是很高。 Dia mempunyai tubuh yang bugar dan fit dan juga menjadi anggota daripada fitness center yang populer. 他的身体很健康，并且是受欢迎的健身中心的这个成员。 Hidupnya kelihatan begitu indah, ditambah lagi dengan dia barusan mempersunting seorang istri yang cantik. 他的生活看起来是如此的美好，加上他刚刚结婚，而且他的妻子很漂亮。 Sampai satu saat pada suatu hari dia bangun tidur. 直到有一天，当他醒来的时候， Dia begitu kaget karena tidak dapat menggerakkan kakinya. 他很吃惊，因为他无法摇动他的脚。 Dia mencoba untuk menggerakkan tangannya dan tidak dapat juga menggerakkan tangannya. 而且他试试要摇动他的手，也是不能够。 Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan diketahui bahwa pemuda tersebut mengalami stroke pada saat dia tidur. 最终，他被送往医院去，却发现自己在睡觉时中风了。 Pemuda itu mengalami kelumpuhan selama bertahun-tahun. 这个年轻人呢，他瘫痪了好多年， Semua mimpi tentang masa yang indah hancur berantakan. 关于美好的未来，所有的梦想都破灭了， Tidak menjadi kenyataan. 全部都没有实现。 Pemuda itu baru menyadari bahwa selama ini dia dapat bekerja dengan baik, dia mempunyai karir yang baik, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. 这位年轻人呢，他刚刚意识得到，原来从前他能得到好的工作，他有好的家庭，一切都是美好的，那只是因为是上帝赐给他的恩典。 Yang memberikan dia kesehatan untuk dapat studi dengan baik, untuk dapat bekerja dengan baik. 赐给他这个健康的身体，使他能够完成他的学业。 Tanpa kasih karunia Allah, tidak ada yang dapat dicapai sama sekali. 如果我们没有这个上帝的恩典呢，我们完全不能够实现我们的这个一切的梦想。 Jadi saudaraku, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Janganlah memegahkan diri pada saat kita diberkati oleh Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，让我们生活在这个上帝的恩典中。如果我们的生活受到祝福，就不要自夸。 Dalam konteks persekutuan kita sungguh bersyukur karena kasih karunia Allah yang melimpah di dalam klasis priangan. 在教会的团契下，我们经历了上帝丰富的恩典。 Kita bersyukur dengan adanya 18 jemaat yang sudah dewasa. 我们感谢上帝赐福百良安华语区会有良好的长进与扩展，为18间的堂会。 Ada 5 bakal jemaat, 4 pos jemaat, dan 1 bakal pos di dalam lingkungan klasis priangan. 有5间的准堂会，4间布道所和1间的这个准布道所。
Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji namanya 让我们呢全心全意地感谢和赞美上帝的名字， atas kebaikan Tuhan di dalam kesatuan tubuh Kristus. 就是上帝的慈爱是多么的伟大，多么的丰盛，在基督的每一部肢体。 Ada dua hal penting yang dikemukakan Paulus di dalam teks yang kita baca. 保罗他指出了2个重要的观点，就是今天我们所读的经文。 Pertama, yaitu kalimat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, menjelaskan bahwa manusia dahulu mati karena dosa-dosanya. 第一就是你们的救是本乎恩，这一句解释说人类因罪而死，由于上帝的恩典，我们因基督的死而复活而获救。 Karena kasih karunia Allah, kita dihidupkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus sehingga beroleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. 因为上帝的基督的死而复活而获救，因此我们可以对耶稣基督的信而得救。 Dan kalimat yang kedua adalah itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 第二重点就是，这不是你努力的结果，而是上帝的恩赐。 Menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kita untuk memegahkan diri. 这句话的意思清楚地表明，我们没有理由可以自夸的， Karena itu adalah semua karena anugerah Tuhan. 因为救赎完全是上帝的工作和恩典。 Hal kedua ya Bapak Ibu dan Saudaraku, 我们这个第二重点呢， melupakan dan meninggalkan kehidupan lama kita. 就是我们要抛弃掉我们以前的生活， Dosa yang pernah kita lakukan sesudah mendapat anugerah pengampunan harus segera kita tinggalkan. 当我们已经接受了这个上帝的恩典的时候，我们一切所犯的罪，我们都要放弃掉。 Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dan memasuki kehidupan baru bersama dengan Kristus. 而且我们要放掉我们以前的旧生活，我们一起跟基督进入我们这个改造的新生活。 Setelah menjelaskan kekayaan rohani di dalam Kristus, Paulus menjelaskan dua hal, yaitu kedudukan rohani jemaat di dalam Kristus 而且保罗他也是解释到这个丰盛的这个圣灵是怎么样的， dan apa yang Allah perbuat kepada orang-orang non-Yahudi. 而且就是怎么样这个上帝对这个外邦人怎么样的劝告。 Paulus mengungkapkan apa yang telah diperbuat Allah bagi orang-orang berdosa. 上帝他有讲到，就是上帝他怎么样对待这个犯罪的人呢？ Yang memaparkan status dan kondisi hidup di jemaat Efesus. 而且他有刺开了全部这个以弗所教会有人的这个生活。 Paulus ingin supaya mereka bisa membedakan akibat daripada dosa dan akibat dari anugerah. 保罗他很希望他们能够彻底的了解，就是当他们犯罪的这个结果和他们领受了这个上帝恩典的结果。 Jemaat yang hidup di luar Kristus memiliki kehidupan rohani yang kosong. 而且他们如果生活在这个圣灵以外的生活呢，他们的生活是很空虚的， Dan hidup dalam ketidakberdayaan menghadapi dunia. 而且他们是什么都不能够做，面对着这个世界。 Sebaliknya jemaat yang hidup di dalam Kristus akan dihidupkan. 相反的，如果我们是生活在这个基督里面呢，我们的生活就会活出来， Diperbarui dan dibangkitkan untuk hidup dalam kemuliaan kuasa pemerintahan dan kedaulatan Allah. 我们的生活呢是改造重新，所以我们可以一起上帝同在，我们重新过着这个基督的新生活。 Bapak, Ibu, dan Saudaraku, 主内的弟兄姐妹们， Paulus adalah pribadi yang mengalami perubahan radikal dalam hidupnya. 我们知道使徒保罗他自己经历到这个很巨大的这个改变，在他的生活里面。 Dari seorang yang mengejar dan memburu orang-orang Kristen, 他以前就是跟随这个基督徒， dia berubah menjadi seorang yang mati-matian memberitakan kabar Injil. 而且他会改变了自己，有这个火热的心来传福音。 Bukankah kita juga mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang dulunya hidup di dalam kekelaman dosa, berbalik menjadi pengikut Kristus? 我们也是时常听到了很多人在见证，就是他们以前他们生活是多么的黑暗，他们犯罪，
但是他们能够改造他们自己，进入这个基督的新生活。 Hamba-hamba Tuhan besar yang dipakai oleh Tuhan yang hidupnya dulu adalah seorang pecandu narkotika maupun seorang pembunuh. 我们也是时常听到有这个大牧师，他们以前的生活，也就是他们是吸毒子，他们是强盗，或者是他们这个杀人犯。 Akhirnya kasih Kristus mempengaruhi hidup mereka dan mereka mempersembahkan diri menjadi murid Kristus, memberitakan Injil. 因为这个上帝的恩典影响到他们成为了这个基督的门徒，而且他们到处去传福音。 Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? 我们的生活怎么样呢，弟兄姐妹们？ Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita? 我们是不是能够放弃掉我们以前的这个老生活？ Kita sudah berbalik dan memasuki hidup yang baru. 我们是不是已经进入了这个改造的新生活呢？ Apakah saudara berhasil mengontrol kemarahan yang meluap-luap? 或者是你是否能够抒发控制你这个爆炸性的这个脾气呢？ Apakah saudara berhasil meninggalkan kehidupan di dalam hawa nafsu? 或者是你是否已经摆脱了生活在情欲中？ Apakah saudara masih hidup di dalam iri hati dan cemburu? 是否你还是嫉妒别人的成功呢？ Apakah saudara memiliki kesombongan yang tidak disadari? 是不是你没有觉悟得到你自己是多么的骄傲吗？ Kita sungguh patut mengintrospeksi diri pada pagi hari ini. 今天让我们大家都审查我们自己， Mohon pengampunan Tuhan 我们向上帝神求宽恕， dan bertekad untuk meninggalkan kehidupan yang lama. 并且我们决心摆脱我们以前黑暗的这个旧生活。 Hal yang ketiga, yang terakhir, 第三重点就是最后要点， kita patut untuk mengarahkan hidup dan tinggal di dalam Kristus. 我们应该顺服自己来遵守这个基督。 Hidup baru yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus harus membuat pandangan dan arah hidup kita tertuju dan terfokus kepada Tuhan. 上帝借着耶稣基督给了我们这个新生命，必使我们的人生观和方向固定下来，并专注于这个基督。 Artinya hidup kita harus berpusat kepada Kristus dan bukan kepada diri sendiri lagi. 这意味着我们的生活必须以基督为中心，不是为我们自己而活。 Seperti Rasul Paulus mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 正如保罗所说的，然而神自有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。 Selanjutnya kita perlu tetap tinggal di dalam Kristus. 接下来呢，我们仍然要住在这个基督里面， Artinya hidup di dalam Kristus, bergaul dengan Kristus. 意味着就是基督同住，就是并按照基督的教导生活和住， Dan menuruti pengajarannya. 而且基督的教训是上帝的道， Pengajaran Kristus yaitu firman Allah. 上帝的道就是上帝的话。 Seperti di dalam tertulis di 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. 就好像在约翰一书第3章第6节，凡住在他里面的就不犯罪。 Kehidupan yang tidak berbuat dosa artinya suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. 就是没有犯罪的生活，就是我们的生活是喜悦，而且我们的生活是胜利的生活。 Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， apa yang dilakukan Allah? 上帝他在做什么呢？ Allah telah menghidupkan kita. 上帝已经把我们的这个 Allah 生活活出 membangkitkan 来， kita. 上帝已经把我们复活 Allah 了， memberi kita tempat di surga. 上帝已经给了我们这个位置在这个天上。 Ketika hal ini terjadi melalui iman kita kepada Kristus. 就是这个三种原因，就是我们对这个耶稣基督的这个信心。 Tanpa relasi dengan Kristus tidak mungkin kita mengalami hal itu. 没有与基督的关系，我们就不可能体验上帝的这个恩典。 Injil yang menyelamatkan adalah Injil tentang murka Allah dan kasih Allah. 上帝救赎的恩典就是这个上帝的这个愤怒和拯救。 Pemahaman keduanya inilah yang membuat hidup kita penuh dengan ucapan syukur. 我们能够了解到这个两种事情的时候，在我们的生活上，我们能够感恩， Juga menggerakkan kita untuk terus bersaksi. 而且
感动了我们一定要一直下去的做见证。 Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， surat yang ditulis oleh Paulus ini tentu saja bukan hanya untuk jemaat di Efesus, 使徒保罗他所写的信，不只是给这个以弗所书的教会们， tetapi juga untuk kita dan jemaat pada gereja dewasa ini. 也是这个信也是写给我们，也写给这个现今的这个教会的会友。 Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? 我们现在的生活是怎么样呢？ Apakah kita senantiasa mempertahankan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus? 是不是我们能够坚持着我们这个新造的生活，在这个耶稣基督里面？ Apakah kita menyadari bahwa hidup baru yang kita miliki semata-mata karena kasih karunia dari Allah? 是不是我们能够接受得到，我们能够有这个新生活，那是因为我们活在这个上帝的恩典里面。 Apakah kita sudah meninggalkan kegelapan hidup dalam dosa di dalam hidup yang lama? 是不是我们已经放弃了我们这个黑暗的生活，就是我们犯罪， Dan memasuki hidup yang baru? 而且我们进入了这个新造的生活？ Apakah kita mengarahkan diri dan berfokus kepada Kristus di dalam hidup kita? 是不是我们能够专注于这个耶稣基督呢？ Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, supaya kita boleh melaksanakan firman-Nya. 上帝他帮助我们，他赐福我们每一位在他的里面的话， Supaya kita boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus. 直到我们的生活在基督里面是胜利的， Karena kita telah dapat mengalahkan dosa 因为我们能够击败了这个罪孽， melalui kasih karunia dari Allah semata. 经过了这个上帝所赐给我们的恩典。 Amin. 阿门。让我们与历代众圣徒一同宣读《使徒信经》，回想我们受洗时的承诺。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天，从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada kebaptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 现在我们进入代祷事项。
我们请马贵正牧师给我们做个祷告。 Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yunus Hartono. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaktian Minggu Prapaskah kedua yang boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan iman percaya kami. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau datang ke dalam kehadirat Tuhan yang penuh dengan kekudusan untuk menyampaikan pergumulan daripada jemaat GKI Klasis Priangan dimanapun berada. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga. Kami mau berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam kesehatan, mereka yang bergumul di dalam relasi dengan pasangan, anak maupun dengan orang tua. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang untuk memohon kiranya Engkau juga terus memberkati akan para hamba Tuhan, majelis pengurus, bersama-sama melayani Tuhan, mengembangkan gereja. Ya Tuhan, kami tidak lupa mengingat akan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus berupaya menanggulangi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk program vaksin yang sudah dilakukan untuk para nakes. Dan kami serahkan program vaksinasi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya semua masyarakat yang membutuhkan boleh mendapatkan vaksin sesuai dengan waktunya. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 现在我们预备好我们的金钱，要奉献给神。我们可以用汇款的方式转移各自教会。经文，我们来读诗篇的107篇21、22两节。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事，都称赞他。愿他们以感谢为祭，献给他，欢呼述说他的作为。我们唱诗162首。 Sekarang waktunya persembahan. Mengingat persiapan persembahan, kita boleh cara persembahan transfer dan QR scan. Ayat pembimbing untuk persembahan dari Mazmur 107 ayat 21-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya dan ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sekarang kita naikkan lagu KPPK 162, Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku
我们来做奉献的祷告。 Doa persembahan. 爱我们的父神上帝，我们真诚的感谢你。我们今天将我们已经预备好的金钱，也是由你而来。我们现在主的跟前，求神洁净，用在圣工上。神啊，求你赐福我们，甘心乐意的奉献，赐福给我们30倍、60倍，让我们能够懂得数算你的恩典。我们感谢你，赞美你，如此感恩祷告，靠主耶稣圣名祷告，阿们。我们再来唱诗53首。 Sekarang kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 请马贵正牧师给我们祝福。 Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yunus Hartono. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana,